Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi, yang berusaha Tuan Haji Hamim bin Yunus, yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Malaysia Cawangan Kota Tinggi, yang juga merupakan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Jaya, yang dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad, Timbalan PPD Sektor Perancangan, Encik Zayadi bin Hassan, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, Encik Syamsuddin bin Muhammad Arifin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Encik Roslan bin Muhammad Noh, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, Barisan Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Barisan Pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi, guru-guru, warga pendidik di daerah Kota Tinggi, dan pastinya yang amat saya kasihi pada pagi ini ialah sekitar 2,639 calon SPM dan 303 orang calon STPM yang saya percaya bersiaran bersama-sama dengan kita dengan satu kaedah yang baru yang tak pernah kita jangkakan sebelum ini. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk ucapkan banyak terima kasih kepada sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi yang sudi mengundang untuk saya memberikan pandangan dan juga berkongsi pengalaman pada pagi ini dalam membolehkan persiapan yang sebaiknya dapat dibuat oleh para pelajar pada boleh disebutkan tadi pada saat-saat akhir menjelang peperiksaan SPM dan juga STPM. Tetapi saya ingin memetik sebelum kita bermula, saya nak memetik apa yang tadi disebutkan oleh Tuan Haji Fadil pada bahagian penghujung ucapan beliau. Disebutkan bahawa lautan yang tenang tidak akan menghasilkan seorang pelayar yang hebat. Dan saya fikir petikan kata-kata itu sebenarnya sangat dekat dengan tajuk yang cuba saya sesuaikan untuk perkongsian pada pagi ini. Ya, seperti mana yang para pelajar dapat lihat, saya akan bercakap pada pagi ini tentang diri kita semua, diri para pelajar, diri guru-guru, diri pegawai-pegawai pendidikan yang memiliki dua sifat yang paling penting untuk kita bersama-sama menyediakan satu resepi kejayaan, iaitu saya tuliskan di situ, saya seorang yang cekal dan tabah. Kalau tadi Tuan Haji Fadil sebutkan bagaimana seorang pelayar yang hebat ini akan dapat dihasilkan ataupun dapat diwujudkan apabila melalui satu pengalaman yang hebat, dan saya yakin dan percaya juga para pelajar khususnya yang akan mendepani peperiksaan yang besar tidak berapa lama lagi juga akan menjadi seorang yang hebat. Tetapi untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang terkedepan, sewajarnya dua sifat penting ini iaitu cekal dan tabah mesti ada dalam diri kita. Dan insya-Allah dalam tempoh yang tak begitu panjang ini, saya akan cuba kongsikan beberapa pandangan, kemudiannya pengalaman, dan akhirnya nanti kita akan menjawab semula mengapa agaknya resepi untuk menjadi orang yang lebih berjaya perlulah adanya sifat cekal dan tabah. Seterusnya, seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Pegawai Pendidikan sebentar tadi, sebenarnya saya apabila diundang untuk bercakap dengan warga pendidik dan juga anak-anak pelajar di daerah Kota Tinggi ini, saya rasa lebih gemuruh. Lebih gemuruh ini kerana saya juga dibesarkan di daerah Kota Tinggi, khususnya di Felda Semencu, dan asalnya keluarga kami itu daripada
sebuah keluarga nelayan yang kemudiannya berhijrah ke Felda dan melalui proses pembesaran di Felda, mengikuti proses pendidikan. Dan saya juga ingin ambil kesempatan ini ucap terima kasih lah pastinya kepada guru-guru yang barangkali pastinya ada lagi yang pernah juga mendidik saya satu masa dulu dan sekarang masih lagi berkhidmat mendidik anak murid yang lain pula. Jasa baik mereka itu dah tentu tidak dapat saya balas. Dan kemudiannya saya juga berpeluang untuk mendapat beasiswa seawal dari pengajian di peringkat sarjana muda, kemudiannya mengikuti pengajian sarjana di UKM dan yang akhir sekali mendapat pendidikan PhD di Brunel University London. Saya juga ucap setinggi-tinggi syukur kerana pengajian saya semuanya dibiayai oleh beasiswa. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, beberapa jawatan-jawatan kepimpinan pernah saya sandang dan yang terakhir berakhir pada tahun lalu sebagai Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni di UTHM. Jadi insya-Allah saya akan cuba kongsikan sedikit pengalaman dan perkongsian yang saya harap dapat membawa para pelajar untuk berfikir ke mana kita selepas ini dan mengapa agaknya begitu penting sekali untuk kita menanam sifat cekal dan tabah di dalam diri kita. Baiklah, seterusnya. Okey. Saya akan mulakan dengan satu persoalan yang mudah untuk sama-sama kita fahami, iaitu sebenarnya adakah kita tahu apa yang ingin kita capai pada masa hadapan? Adakah kita sedar apa yang sepatutnya kita rencanakan, apa yang sepatutnya kita manfaatkan? Saya percaya 2,639 orang calon SPM telah melalui pendidikan sekolah rendah, telah melalui tingkatan 1 hingga 3, tingkatan 4 juga pastinya, dan semuanya ini telah pun selesai. Ini semua sudah menjadi sejarah sahaja. Begitu juga dengan calon-calon STPM. Yang saya sifatkan calon-calon STPM ini kumpulan pelajar-pelajar yang hebat juga. Pastinya pengalaman-pengalaman kita sama ada di sekolah rendah, di tingkatan menengah rendah dan barangkali untuk calon STPM juga peringkat SPM yang terdahulu itu telah pun dilalui, kan? Semuanya itu telah tinggal sebagai sejarah dan sekarang yang patut kita sama-sama fikirkan ialah bagaimana agaknya STPM ini yang bakal diduduki oleh 2,639 orang dan STPM oleh seramai 303 orang ini merupakan satu peluang baharu, satu peluang yang besar untuk kita membuka sejarah baru, membuka lembaran baharu dalam kehidupan kita. Seterusnya, saya mulakan juga dengan satu rajah ataupun satu gambar di sini yang saya sangat pasti hampir kesemua kita, saya juga pandai menaiki basikal, pandai mengayuh basikal. Guru-guru juga mengayuh basikal. Anak-anak murid semua juga saya percaya pernah dan boleh mengayuh basikal. Tetapi persoalannya ialah apa yang ada pada sebuah basikal? Apakah kaitan mengayuh basikal agaknya dengan perjalanan kehidupan kita? Apakah agaknya kaitan keupayaan, kebolehan, kekuatan mengayuh basikal ini dengan rencana kehidupan kita yang selepas ini? Seterusnya, ini yang saya maksudkan. Kalau sekalipun kita hebat mengayuh basikal, tetapi pernahkah kita mengambil pengajaran, pengalaman kita mengayuh basikal itu, apa agaknya yang mesti kita pelajari sesuatu daripadanya? Sedar atau tidak, kita tidak boleh mengayuh basikal sewenang-wenangnya sebenarnya. Untuk mengayuh basikal, kita mesti tahu keadaan fizikal basikal, kita mesti tahu laluan yang ingin kita lalu, kita mesti tahu bila agaknya kita ingin mengayuh dengan lebih kuat, bila agaknya kita akan mengayuh dengan keadaan yang sederhana, bila waktunya agaknya untuk kita perlu break basikal kita, adakah
Kalau kita menaiki bukit, kita boleh sekadar orang kata relax saja. Atau kalau kita nak turun bukit, apa yang kita patut buat? Para pelajar yang saya kasih sekalian, sebenarnya terdapat falsafah yang sangat penting dengan mengayuh basikal ini. Sedari atau tidak, amat malang sekiranya sepanjang perjalanan kehidupan pembelajaran kita khususnya, kita hanya mengayuh basikal dengan cara yang sama, sedangkan cabaran menjadi semakin berbeza. Ketika saya mengikuti SPM contohnya, ketika warga pendidik misalnya mengikuti SPM, cabarannya sudah tentu berbeza dengan apa yang perlu dilalui oleh para pelajar pada hari ini. Tuan Pegawai Pendidikan Daerah tadi sebutkan bagaimana hebatnya cabaran anak-anak pelajar melalui PDPR. Betul? Bukan mudah. Saya juga mengajar di universiti. Tak pernah saya duga, tak pernah saya sangka, walaupun memang kami ada pembelajaran dalam talian juga sebelum ini, tetapi tidak pernah kami menjangkakan sepenuhnya akan berlaku begini. Sebelum ini saya memberikan juga ceramah di sekolah-sekolah khususnya. Tak pernah saya terfikir misalnya pada pagi ini saya akan bercakap di lokasi saya di Batu Pahat, tetapi saya hanya bercakap di depan komputer bersendirian. Tadi saya dikirimkan dengan foto-foto warga pendidik dan anak-anak pelajar di lokasi-lokasi yang berbeza. Kita ada tadi disebutkan hampir 22 buah sekolah. Maknanya kita tidak boleh lagi mengayuh dengan cara dan kaedah yang sama. Kita mesti mendepani cabaran ini dengan mengayuh dengan cara yang berbeza kerana kita ingin mengharapkan hasil yang berbeza. Betul? Tak boleh. Kita nak contohnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, tetapi kita masih lagi menggunakan cara pembelajaran ketika kita di tingkatan 1 contohnya. Kita nak menduduki STPM, tapi kita masih lagi menggunakan cara pembelajaran, kita masih lagi dengan tabiat kita ketika misalnya kita di tingkatan 2. Dan kita mesti kaji. Ketika kita di tingkatan 1 contohnya, di tingkatan 2 tempoh hari, adakah dengan cara pembelajaran sedemikian, kita berjaya membawa satu kejayaan yang hebat? Kalaulah tidak, dah tentulah kaedah tersebut perlu kita ubah. Sebab itu saya tuliskan di sini, ada satu petikan yang bukan saya yang tulis, tetapi ditulis oleh Albert Einstein, dinyatakan oleh Albert Einstein. Apa yang dinyatakan? Doing the same thing over and over again and expecting different results. Itulah yang dipanggil sebagai insanity. Maknanya apa? Oh, tak lama lagi saya nak SPM. Saya nak dapat semua A. Cita-citanya besar. Masa semakin pendek. Tetapi saya masih lagi dengan kaedah pembelajaran yang lama. Saya masih lagi contohnya dengan tabiat saya yang suka buat kerja last minute. Saya masih lagi dengan tabiat suka menyalahkan orang. Saya masih lagi dengan kelakuan tidak menghormati guru. Agak-agaknya, bolehkah saya mendapat kejayaan yang hebat? Jadi saya harap kita naik basikal, kita tahu mengayuh basikal, keseimbangan sangat perlu. Kita perlu mengimbangi badan. Kita perlu mengetahui matlamat ataupun sasaran yang ingin kita capai. Yelah, kalau kita kayuh basikal kan, kita kayuh tetapi kita tak tahu kita nak pergi mana. Akhirnya, kita hanya membuang tenaga. Sampai satu ketika mungkin kita akan rasa penat dan kita letak tepi basikal kita. Sebab itu, dalam tempoh yang terhad pada pagi ini, sekurang-kurangnya, saya amat berharap para pelajar yang bersama-sama dapat mendetikkan satu pemikiran, sebenarnya saya nak pergi mana lepas ni? Sebenarnya saya nak apa dalam hidup saya? Sebenarnya apa yang saya patut buat? Masa makin pendek, apakah saya masih ada kesempatan untuk berubah? Masihkah ada peluang untuk saya menjadi lebih baik? Ini saya harap perkara-perkara yang dapat difikirkan oleh para pelajar yang berada di lokasi-lokasi yang berbeza pada pagi ini mengikuti ceramah yang disampaikan oleh saya pada pagi ini. Seterusnya, okey.
Saya tak akan sentuh secara terperinci perkara ini, iaitu ke mana anda selepas ini. Kan? Saya percaya guru-guru kaunselor pasti telah juga membantu semua para pelajar memberikan pandangan, okey sekarang awak akan duduki SPM, awak akan duduki STPM. Sebenarnya awak ada peluang yang sedemikian. Contohnya kalau dalam rajah saya ini, saya cuma ulas secara ringkas saja sebagai satu gambaran apakah perkara yang boleh anda lakukan selepas ini. Kalau anda lihat di bahagian yang agak panjang senarainya itu, sudah pastilah saya percaya pendidikan boleh mengubah diri kita, pendidikan boleh mengubah nasib keluarga kita. Betul? Jadi, saya sangat mengharapkan dan sangat mendoakan kejayaan yang cemerlang ini akan membawa anak-anak pelajar untuk melanjutkan pengajian. Sama ada kalau kita lihat di situ ada pelbagai peringkat pengajian yang boleh diikuti oleh calon-calon lepasan SPM maupun STPM. Peringkat diploma, peringkat sijil, peringkat A-level dan mungkin kalau untuk peringkat pelajar-pelajar STPM dah tentulah boleh terus untuk ke pengajian di peringkat sarjana muda. Ada pelbagai pilihan daripada universiti awam, universiti swasta, boleh pengajian di luar negara dan yang lain-lain itu juga. Termasuklah institut-institut latihan kemahiran. Atau kalaulah ada di depan saya, walaupun bukan depan secara fizikal lah kan, berada di lokasi berbeza ini, membuat keputusan saya sebenarnya dah tak nak sambung belajar lagi selepas SPM ataupun STPM. Saya nak terus bekerja, saya nak terus berniaga. Ya, saya secara peribadi juga melihat itu sebagai satu pilihan yang lain. Walau bagaimanapun, saya tetap yakin dan percaya bahawa pendidikan sangat perlu dan penting. Maksudnya apa? Kalau sekalipun kita ingin terus bekerja, kalau sekalipun kita ingin buat perniagaan, kan? Ataupun sekarang ni kalau saya ada tanya, tempoh hari saya ada beri ceramah di satu sekolah, saya tanya nak jadi apa? Dia kata, saya nak jadi YouTubers. Kan? Saya nak jadi Insta famous. Ini juga sebenarnya perkara-perkara yang saya percaya warga pendidik, ya, kadang-kadang kita rasa sedikit gusar kerana sebilangan ingin memilih aliran yang begitu, menjadi YouTubers, menjadi Insta famous, tetapi ingatlah bahawa YouTubers pun, Insta famous pun sebaiknya pastikan anda ada pendidikan. Kenapa saya katakan begitu? Saya bagi satu analogi yang mudah. Kalau sekalipun anda ingin memulakan perniagaan, perniagaan hari ini ada macam-macam persoalan yang timbul. Persoalan perniagaan bagaimana yang anda ingin buat? Apa yang anda ingin jual? Siapakah segmen pasaran anda? Bagaimana anda ingin memasarkannya? Apakah matlamat akhir anda untuk perniagaan anda ini menjadi unicorn company contohnya? Nampak? Maka apa yang saya nak maksudkan ialah tak kisahlah kalau sekalipun anda rasa anda tak mahu melanjutkan pengajian, anda kata anda nak bekerja, anda nak berniaga, pastikan anda ada ilmu supaya matlamat anda jelas dan anda boleh menuju kepada pencapaian yang hebat. Dan ke mana anda selepas ini, izinkan saya memberi nasihat, pastikan anda janganlah ikut-ikut orang sebarangan. Maksud saya apa? Kadang-kadang apabila saya di universiti sekalipun, saya tanya pelajar-pelajar, kenapa pilih bidang A, kenapa pilih bidang B? Kebanyakannya pun tak tahu kenapa dia memilih bidang itu. Kadang-kadang dia ada sebutkan, saya ikut kawan, ataupun dia ada katakan ibu bapa yang suruh dan sebagainya. Tak ada masalah. Saya juga ada pengalaman dulu sebenarnya kita tak tahu pun sangat secara terperinci bidang apa yang kita pilih. Tetapi yang mungkin boleh membezakan kita ialah sekiranya kita berjaya mendapat tawaran contohnya dan kita bersetuju untuk masuk, kita memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada. Sebab peluang yang ada ini sangat-sangat terbatas hari ini. Ya, sebenarnya peluang sangat sedikit. Jadi kalau kita dapat peluang itu, kita mesti memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya,
Kalau tadi saya tanya anda ke mana anda selepas ini, sekarang saya nak kaitkan pula dengan judul ataupun tajuk yang diberikan detik akhir SPM SGPM. Masa semakin singkat namun masih sempat. Kalau saya akan tanya, betul ke masih sempat? Dan kalau saya juga yang menjawab, saya akan kata ya. Setiap masa dan detik yang ada itu saya akan manfaatkan sebaiknya. Kenapa? Kerana sebenarnya kita ada dua pilihan yang utama. Yang membentuk pemikiran kita adalah dua pilihan yang utama yang ada di depan kita. Adakah para pelajar yang saya kasih memilih untuk menjadi orang yang, kalau nampak gambar di skrin itu, kan, yang satu warna biru, yang satu warna merah gelap. Kalau saya akan pilih untuk menjadi orang yang warna biru itu. Apa maksudnya? Saya mempunyai minda yang segar, yang sentiasa ingin melakukan penambahbaikan. Growth mindset. Betul, mungkin ketika peperiksaan percubaan saya tempoh hari, saya tak dapat markah yang begitu baik. Saya tak dapat grade yang cemerlang. Tetapi, saya kerana memiliki growth mindset, saya faham bahawa failures offer opportunity and growth. Maknanya, saya faham pencapaian sederhana saya ketika peperiksaan percubaan itu adalah satu peluang untuk saya kaji apa agaknya kelemahan saya untuk saya menjadi lebih baik. Oleh kerana saya ada growth mindset, pagi ini mendengar ceramah motivasi ini, menghadiri sesi ini, saya hadir bukan kerana saya terpaksa disuruh dan dipaksa oleh guru-guru. Tetapi kerana saya ingin mencari inspirasi kejayaan dari orang lain yang mungkin ada pengalaman yang lain supaya saya boleh menjadi lebih bersemangat dan lebih positif. Kerana saya adalah orang yang growth mindset. I am inspired by others people's success. Bila kita dengar cerita orang lain lebih berjaya, kita jadi lagi teruja. Kita jadi lagi semangat. Dan jadi kita suka dengan cerita-cerita kejayaan orang lain. Tetapi, kalau kita ini memang orang yang kumpulan merah gelap tu, apa dia? Orang yang ada fixed mindset. Tak boleh diubah. Ya? Maksudnya dia tak mahu berubah sebenarnya. Jadi dia akan kata, saya datang pagi ni sebab saya terpaksa. Jadi saya duduklah di dewan ni walaupun saya dengar siaran langsung, tapi pemikiran saya kat tempat lain. Saya tengah fikir saya nak main game apa lepas ni. Kan? Saya fikir petang ni saya nak lepak dengan siapa. Malam ni saya nak pergi dengar lagu apa contoh. Saya nak streaming apa contoh. Dan kumpulan yang fixed mindset ini, dia give up easily. Betul? Dia mudah sangat patah semangat. Dia mudah sangat kecewa. Dia terlalu mudah menyalahkan orang lain. Dan dia kata apa? I stick to what I know. Saya tak nak. Suruhlah saya dengar ceramah motivasi dari mana pun, bawalah turun penceramah hebat dari mana pun, sorry, ini bukan motivasi. Tapi dia kata apa? Ini adalah roti basi. Bukan motivasi tapi roti. Roti yang dah basi. Tak ada point pun. Cakap benda ni sama je. Saya dah dengar motivasi ni, dia kata, daripada saya sekolah rendah. Nak STPM pun kena motivasi. Nak SPM pun kena motivasi. Saya tak nak berubah. Jadi, kalau inilah PL-nya, kalau inilah kelakuannya, kalau inilah pendiriannya, maka ke mana anda selepas ini? Tidak mudah. Kerana saya percaya, saya ada kawan-kawan yang jadi cikgu juga. Kan? Bila saya sekali hari tu ke sekolah, saya tengok sebenarnya, saya rasa saya pun tak mampu jadi cikgu di sekolah. Sebab saya tengok kesungguhan cikgu-cikgu di sekolah ni, Masya Allah. Saya mengajar di universiti pun, saya rasa, kan, melayan pelajar-pelajar di universiti ni yang saya anggap dah matang lah. Tapi saya tengok cikgu-cikgu di sekolah ni dengan penuh kesabaran, kan, dengan cabaran PDPR, mengurus pelajar-pelajar yang nak peperiksaan SPM, STPM. Saya harap sangat-sangat, saya sangat menyeru para pelajar, tolonglah. Sebenarnya, apabila ditegur oleh guru, apabila diingatkan oleh guru,
Ya, berkali-kali kadang-kadang. Ya, guru bercakap benda yang sama. Guru inginkan kejayaan anda kerana guru-guru sangat sayangkan anda. Satu masa nanti anda akan jadi orang dewasa. Anda akan dah lepas SPM. Anda akan dah lepas STPM. Dan saya percaya anda pasti akan mengingati sumbangan dan jasa guru-guru yang tanpa jemu-jemu menyuntik semangat, membimbing anda, menegur untuk anda menjadi orang yang lebih hebat. Ini saya cakap berdasarkan pengalaman saya juga. Okey, jadi saya harap sekurang-kurangnya sampai ke detik ini ceramah saya, anda mesti memilih untuk tempoh yang pendek ini, dia akan jadi sempat sekiranya anda memilih minda yang segar, growth mindset. Tolong buang minda warna merah tu. Ya, jadilah orang yang ingin menjadi lebih baik. Seterusnya, saya timbulkan 4 persoalan yang utama di situ. Apa dia? Ada 4 persoalan yang utama. Kita tahu hari ini adalah 27 Januari. Betul? Jadi saya tuliskan satu tarikh 27 Januari di situ. Tapi saya mahu pelajar-pelajar bersama-sama dengan saya cuba untuk menjawab 4 soalan ini. Soalan pertama, berapa sebenarnya tempoh yang masih ada? Maknanya bermula daripada tarikh 27 Januari hinggalah kepada tarikh peperiksaan masing-masing. Kalau yang SPM-nya sehingga 2 Mac barangkali. Kan? Kalau yang SPM-nya hingga satu tarikh yang sedemikian. Berapa tempoh secara tepat bilangan hari yang masih ada? Soalan satu. Soalan kedua. Saya dah tahu tempoh. Soalan kedua saya kena jawab, apa perkara yang perlu saya buat? Kalau katakan saya ada contoh 20 hari, apa perkara yang saya perlu buat? Saya tahu tak senarai, 1 saya kena buat apa, 2 saya kena buat apa, 3 saya kena buat apa? Tahu tak saya? Jadi jawapan kepada soalan 2, semua pelajar mesti tahu apa yang dia nak buat. Oh, saya tahu saya kena buat contohnya ulang kaji semula sejarah bab 3. Contoh. Kenapa? Kerana ketika percubaan hari itu, soalan dari bab 3 saya tak dapat kuasai. Contoh. Oh, saya tahu kelemahan saya dalam Maths yang ini. Ini saya kena beri fokus sedikit selama beberapa hari. Contoh. Kan? Soalan ketiga pula. Selepas anda dah tahu tempoh, katalah contoh 20 hari, selepas anda dah tahu apa yang mesti anda buat, muncul soalan yang ketiga yang lebih mencabar. Kenapa? Sebab saya bertanya apa? Sebenarnya awak mampu ke nak buat? Ni soalan yang lebih besar kan? Soalannya agak berbunyi macam tak sedap sikit dengar lah. Kan macam mempelekehkan kita. Sebenarnya awak mampu ke nak buat? Sepanjang-panjang dulu, tempoh ada setahun 2 tahun awak tak buat apa-apa. Kan? Sekarang tinggal tempoh beberapa hari, awak nak buat. Awak mampu ke? Nampak? Soalannya begitu. Kalau ditanya pada saya akan jawab, ya saya mampu. Walaupun tempoh itu semakin pendek. Jadi soalan ketiga ini hanya anda sahaja yang boleh jawab. Hanya para pelajar sahaja yang boleh tentukan. Bukan saya, bukan Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, bukan pengetua, bukan guru awak, bukan. Kami hanya boleh macam ni lah. Boleh berikan cadangan, boleh berikan ceramah hari ini, boleh berikan pandangan A, B, C, D, E. Tetapi soal kemampuan, soal keinginan adalah terletak jawapannya pada diri anda. Jika anda sedar, anda growth mindset, anda ingin jadi lebih baik, anda tahu anda nak pergi mana lepas ni, anda tahu betapa pentingnya SPM dan STPM kepada diri anda, dah tentu jawapan bagi soalan ketiga itu adalah, ya, saya mampu. Saya tak akan berikan apa-apa alasan. Saya akan usaha sehabis baik. Masa depan saya adalah tentang diri saya. Masa depan saya yang menentukannya. Ini yang penting ya. Kalau kita masih lagi nak tunggu disuap, kan? Nak tunggu dipaksa, orang paksa suruh datang pun macam nak tak nak. Kan? Ada dalam dewan tapi mungkin pemikiran tempat lain, tak berikan fokus. Saya rasa semuanya itu
sangat menyulitkan. Atau saya timbulkan keraguan dengan soalan yang keempat. Apa dia soalan yang keempat? Okey, fine, tak nak buat apa-apa, tak mampu. Betul? Anda kata anda tak mampu dan anda tak nak buat apa-apa. Jadi cikgu tak payah beri sangat suruh. Jadi pejabat pendidikan tak payah buat program motivasi sebab saya tak nak pun berubah apa-apa. Saya tak nak pun buat sebenarnya. Maka soalan keempat itu muncul, apa kesannya jika saya tak nak buat apa-apa? Agak-agak ada kesan tak? Pagi tadi contoh, kita makan sarapan pagi. Kenapa kita makan sarapan pagi? Kerana kita percaya insya-Allah makan menjadikan kita kenyang. Pagi tadi kita mandi kerana kita nak membersihkan diri untuk menyegarkan diri. Agak-agak kalau kita tak buat apa-apa pagi tadi, ada tak perubahan? Kita tak makan, kita tak minum pagi tadi contoh, ada tak perubahan itu? Belum tentu ya. Dan dah tentulah tidak. Okey. Jadi apa agaknya cadangan yang boleh saya kemukakan kepada persoalan ini? Seterusnya, yang pertama, berapa tempoh yang masih ada? Ada dua ideas di situ. Pertama, anda yang perlu tentukan. Bila anda dah tentukan, anda kena kira setiap hari. Bermula daripada esok lah contohnya. Ya? Bermula daripada 28 Januari, 29 dan seterusnya anda kira. Secara tepat ada berapa hari dan termasuklah hujung minggu. Sekarang, anak-anak pelajar, sebenarnya masa berehat saya boleh katakan dah tak ada. Ya, masanya dah semakin pendek. Jadi janganlah cakap saya ni belajar hanya hari sekolah sahaja. No way. Okay, tolong manfaatkan termasuklah hujung minggu dan mungkin juga termasuklah hari-hari cuti. Mungkin perayaan contohnya. Ya, walaupun kita kena celebrate apa-apa perayaan sekalipun, mungkin kita perlu minimumkan kerana kita ada perkara besar ni yang kita kena selesaikan. SPM kita dan juga STPM kita. Soalan yang kedua, apa perkara yang perlu dibuat? Saya dah sebutkan tadi, peperiksaan percubaan ataupun pencapaian-pencapaian sebelum ini adalah satu isyarat apa penambahbaikan yang mesti anda buat. Maka, para pelajar mesti tahu kekuatan dan kelemahan diri. Oh, subjek yang sedemikian, saya dah okey insyaAllah. Tapi subjek yang ini saya masih lagi perlu tumpuan. Satu. Dua ini yang sangat penting. Apa dia? Tolong wujudkan, tolong setkan apa yang dipanggil sebagai me time. Masa diri sendiri. Sedar tak? Selama ini kita tak wujudkan me time untuk diri kita. Nanti saya akan beritahu apa yang saya maksudkan dengan me time. Okay? Dan yang ketiga adalah mesti faham konsepnya apa. Kalau kita nak buat perkara ini mesti ada disiplin yang tinggi. Betul? Kalau kita janji kita nak ulang kaji selama 40 minit. Buatlah 40 minit dengan sepenuh tumpuan. Kalau kita janji kita hanya nak duduk spend 10 minit baca satu paragraf, buatlah begitu. Kadang-kadang kuantiti masa 10 minit itu yang berkualiti jauh lebih baik daripada anda duduk di meja belajar selama 3 jam tetapi every 10 minutes tengok status Facebook. Every 10 minutes tengok live ataupun story di Instagram. Ya? Tolong berdisiplin. Selepas itu, anda mesti faham konsep gantian. Maksudnya apa? Kalau contohnya katakanlah kita dah rancang untuk contoh belajar 30 minit, 15 minit, 40 minit, kemudian katalah kita ada perkara tiba-tiba mak kita minta tolong buat sesuatu, ayah kita minta tolong buat sesuatu, okey, kita kena dahulukan juga mungkin, kan? Kita tak boleh elak, kita buat dulu dan pastikan kita ganti. Kita mesti ganti semula. Ini yang tak ramai orang mampu buat. Kan ramai orang kadang-kadang, jom kawan-kawan ajak main futsal, pergi main futsal 2 jam.
Sedangkan dia dah plan tadi dia nak belajar. Contohnya katalah maths dan juga sejarah contoh. Kan, tapi dia dah pergi main futsal ataupun dia dah pergi main game contoh. Tetapi dia tak faham bahawa dia perlu ganti. Sebab itu saya lebih mengesyorkan perkara-perkara yang kita suka buat, kan, yang kita seronok nak buat, contohnya menonton Netflix ke, kan, main game ke, apa benda ke, jadikan yang itu semua sebagai reward kepada diri kita. Fahamkan reward? Maksudnya untuk kita menghargai kita. Kita ada disiplin, kita faham konsep ganti dan kita juga mesti plan. Contohnya, apa yang saya masukkan ialah, okey, kalau sekejap lagi pertangkaran pukul 2 sampai 2.30, saya nak buat nota, nak buat peta minda untuk subjek A contoh. Saya dah buat, okey, saya akan hargai diri saya. Okey, buat belajar tadi 30 minit, saya akan hargai diri saya 15 minit, boleh tengok TV sekejap. Nampak? Jadi you nampak tak? Para pelajar nampak tak? Bila kita ada sistem yang sedemikian, secara semula jadi proses pergerakan diri kita itu lebih tersusun. Kita rancang, kita buat dan kita hargai. Tak boleh kita ganti. Kan? Itu yang lebih sebenarnya memotivasikan diri kita supaya kita tahu what next. Oh, selepas ni saya buat ni. Kalau saya buat ni, saya akan appreciate diri saya begini. Ini sebenarnya tak boleh ditentukan oleh orang lain. Tetapi ditentukan oleh diri kamu sendiri. Diri para pelajar sendiri. Ya? Soalan yang ketiga itu, mampu tak saya? Saya akan jawab, mengapa tidak? Saya berkemampuan. Semua orang berkemampuan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita terlalu banyak nikmat. Jadi mengapa kita nak menjawab kita tak mampu? Kita mampu. Sebab itu saya tulis ayat yang kedua itu, cukuplah. Cukup-cukup sudah. Ada lagu pun cukup-cukup sudah tu kan. Kata cukup-cukup lah. Mulakan sekarang lah. Kalau katakanlah sebelum ni mungkin mula macam tak mula. Kan? Mulakan sekarang dan hentikan alasan. Please stop your reason. Macam-macam alasan. Saya itulah, saya inilah, saya tak boleh itulah, saya tak boleh beginilah. See? The more reasons you create, the more failures open for you. Lebih banyak kita memberikan alasan-alasan, lebih banyak sebenarnya pintu-pintu kegagalan akan dibuka untuk kita. Betul kan? Orang banyak bagi alasan ni sebenarnya tak pergi mana. Tak boleh lah, macam-macam sangat. No. Dapat peluang, buat. Ada masa me time, buat. Jangan suka bertangguh-tangguh. Nampak? Cukup-cukuplah bertangguh seperti ada ditulis di ruangan YouTube tu, kan? Daripada dulu kerja bertangguh. Daripada dulu masanya dicuri. Sebenarnya bukan orang lain yang curi masa dia. Diri sendiri yang mencuri masa sendiri. Kan? Dan kita kena ingat, menjawab kepada perkara keempat itu, kan? Kalau tak nak buat apa-apa, okay, that's fine. Tak nak buat. What can I do for you? Kan? Awak memilih untuk tak nak buat. Awak memilih tak nak maju. Awak memilih untuk tak keluar daripada kepompong diri. Awak memilih untuk terus diperlekehkan. Awak suka begitu. Teruskan. Tapi, ada satu persoalan yang akan timbul. Sampai bila awak boleh tipu diri sendiri? Sampai bila kita boleh tipu diri kita sendiri? Sampai bila kita boleh berpura-pura, kita rasa okey, ketika kita melihat kawan-kawan yang lain mula mendaki tangga-tangga kejayaan. Kawan-kawan yang lain mula mencorak masa depan yang lebih baik. Kawan-kawan yang lain mula bergerak menuju kejayaan yang lebih cemerlang. Sebenarnya kita tak akan bertahan lama untuk menipu diri sendiri. Sebab secara lahiriahnya, secara fitrahnya, insya-Allah semua orang sukakan kejayaan. Semua orang sukakan benda-benda yang baik. Ya? Jadi tolonglah, saya percaya, carilah titik kesedaran itu, carilah switch dalam diri, dan saya harap bila saya bentangkan cadangan-cadangan begini, sekurang-kurangnya ada api yang membara dalam diri masing-masing. Ya? Dalam diri ni sekarang berapi-api. Oh, tak sabar nak habis ceramah ni sebab saya nak mula balik semula dalam tempoh yang pendek ni, apa saya patut buat? Saya harap begitu. Rasa membara untuk menjadi lebih berjaya. Rasa membara untuk membuat perubahan dalam diri. Tak apa. Sebab percaya atau tidak,
Kalaupun sedikit demi sedikit ini, masa yang ada berbaki ni, perubahan ini kita buat, insya-Allah, yakin dan percayalah, rezeki itu pasti ada. Anda mula mengubah menjadi lebih baik, anda mula bekerja lebih kuat, anda mula berusaha dengan lebih gigih, saya yakin percaya anda akan berjaya. Tetapi kalau anda hanya diam, berpeluk tubuh, tak mau move on, tak mau buat apa-apa, anda duduklah begitu. Seterusnya, ini yang tadi saya maksudkan dengan me time. Tadi saya ada sebutkan, tolong setkan me time. Ada beberapa perkara saya kena sebutkan. Pertama apa? Me time adalah masa untuk diri kita sendiri. Formula ini saya dah cuba dan saya selalu cerita juga dengan pelajar-pelajar saya bahawa me time ini kalau ramai yang buat dengan bersungguh-sungguh, dia akan jadi lebih berjaya. Pertama, formulanya apa? Kena mengenal pasti ancaman dan singkirkannya. Apa dia ancaman? Diri saya, diri anda. Kadang-kadang nampak saya tunjuk telefon merupakan ancaman kadang-kadang kepada diri kita. Betul? Kenapa saya kata begitu? Kerana ada masanya sekejap-sekejap nak tengok handphone. Orang tak message pun kita rasa macam ada orang message. Kan? Kita tulis sesuatu di social media kita, kita harap orang like. Nak tengok berapa ramai orang like. Jadi, anda perasan atau tidak para pelajar, tadi saya ada sebut beberapa syur, belajarlah 15 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit. Saya tak sebut pun belajarlah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kenapa? Kerana saya lebih percaya daya fokus yang tinggi akan berlaku bila anda mengagih-agihkan tempoh pembelajaran itu dengan tempoh yang lebih pendek. Tak apa, 15 minit stay fokus buat peta minda, fahamkan persamaannya, fahamkan grafnya. Contoh 15 minutes 110%. Bukan 100% ya, 110%. Nampak? Janganlah sekejap tengok handphone, tak perlu. Ancaman semua dah disingkirkan, tak apa. 15 minit fokus. Kan, baru move 15 minit. Rest mungkin 5 minit. The next 15 minutes. Masalahnya selalu belajarnya cuma 15 minit. Rehatnya 2 jam. Tak bolehlah macam tu. Kan? Rehat lebih lama. Kenapa rehat lebih lama? Oh, stress lah, baru belajar 15 minit. Come on. Kena jadi orang yang kuat. Kena ingat, saya selalu tapi benda ni agak klise lah kan. Sebenarnya di sini saya percaya ramai pelajar-pelajar kan daripada daerah Kota Tinggi ni, saya boleh agak lah dia punya orang kata latar belakangnya. Kita rasa belajar ni susah, sebenarnya tak susah. Ibu bapa kita, orang tua kita buat benda yang sebenarnya lagi susah untuk diri kita. Ni je, saya pegang benda ni. Kadang-kadang kita rasa macam susahnya belajar ni, tak ada. Sebenarnya kita belajar duduk pegang buku je. Kan? Cuma nak atau tidak. Okay. Formula yang kedua, saya minta tolong, dah tiba masanya mungkin kalau belum dibuat, kadang-kadang saya faham juga mungkin ada kekangan-kekangan keluarga dan sebagainya, tolong fahamkan, saya nak SPM, saya nak SCPM, minta tolong ibu bapa ke keluarga memahami me time. Kan? Tapi saya yakin percayalah, insya-Allah ibu bapa sentiasa nak tengok anaknya lebih baik. Kan? Yang ketiga, saya sebutkan di situ, dah tentulah mesti fokus. Banyak kali saya sebut fokus. Beri sepenuh tenaga. All out. Sepenuh tenaga awak. Dah buat, dah baca fokus, bayangkan benda tu. Awak kena visualize. Kan, sebab peperiksaan itu memerlukan juga daya hafalan. Awak kena tulis balik. Betul? Awak kena buat semula latihan dan frasa akhir yang saya tulis itu apa? Kena keluarkan semula. Yang ini jarang orang buat. Ramai pelajar-pelajar saya kadang-kadang ditanya juga, macam mana ni saya dah belajar 2 jam tapi exam saya tak boleh jawab. Sebab sebenarnya ramai orang tidak praktiskan latihan mengeluarkan semula apa yang dia belajar sebelum peperiksaan.
Jadi sebenarnya di dalam pembelajaran kita, kita kena buat keluarkan semula ni. Apa yang saya selalu buat dulu, dah belajar-belajar gitu, contohnya katakan setengah jam, kan, saya keluarkan satu kertas kosong untuk saya lukiskan peta minda apa yang saya dah masukkan dalam kepala otak saya tadi. Apa yang saya dah masukkan dalam fikiran saya tadi, saya dah masuk, saya dah baca, saya dah buat latihan semua. Okay, saya tolak tepi benda tu, saya keluarkan satu kertas kosong dan saya keluarkan semula. Ini sangat penting untuk kita stimulate pemikiran kita lebih laju supaya nanti masa peperiksaan kita tidak stuck. Kadang-kadang sebab tu banyak berlaku kita blank. Kan? Kenapa blank berlaku, sindrom blank berlaku masa exam? Sebab kita tak pernah buat praktis, rehearsal untuk keluarkan semula apa yang kita dah masukkan dalam fikiran kita. Okay? Keempat, formulanya apa? Sebenarnya, perasan atau tidak, hari ini Allah tentukan saya diundang untuk berkongsi pandangan. Sekadar itu sahajalah yang saya dapat buat. Persoalan selepas ini adalah persoalan ilham. Persoalan ilham ini apa? Para pelajar, persoalan idea apa yang kamu patut buat di luar kawalan saya. Jadi tolonglah berdoa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar kamu sentiasa diberi ilham supaya setiap next awak tahu nak buat apa. Pukul 1 saya nak buat apa. Sebab kadang-kadang kita jadi malas, kita jadi suka bertangguh juga kerana kita tak ada ilham dan kita tak nak cari ilham itu. Okay? Dan yang terakhir, formula me time ini apa? Saya dah sebut tadi, sebenarnya dia adalah persoalan kualiti. Kalau orang tanya saya, ya saya boleh belajar dalam 10 minit. Tapi yalah, mungkin taklah banyak kan, 10 minit. Kerana saya fokus 10 minit. Saya boleh belajar dalam 15 minit, 20 minit. Kerana saya boleh fokus. Orang buat apa-apa saya takkan hirau. Dan pastikanlah, kualiti ini adalah perkara yang lebih penting untuk kita pastikan pada saat-saat akhir. Seterusnya. Ini. Kan saya tunjuk ada satu gambar ni. Okay, ada satu gambar macam superhero lah kot. Nak jadi orang yang kuat, saya tukar. Kita selalu dah sangat cakap nak jadi orang kuat macam mana, nak jadi orang hebat macam mana. Saya tukar, is okay tak nak berubah? Is okay kalau masih nak duduk di tempat yang lama? Is okay kalau masih lagi nak relax-relax. Sedangkan masa makin singkat, namun masih sempat. Nak jadi orang yang lemah ni senang je, tak susah pun. Nombor satu, apa saya kata? Tak payah buat apa-apa. Masa saya bagi ceramah pun tak payah buat apa-apa, tak payah dengar betul-betul. Masa cikgu bagi nasihat pun tak payah buat apa-apa. Masa cikgu menegur tak payah buat apa-apa. Tak payahlah buat apa-apa. Tak cukup, tak payah buat apa-apa. Buat pula yang kedua. Salahkan orang lain. Penceramah hari ni lah yang salah ni. Kan? Bagi tahu begini. Cikgu subjek ni lah yang salah ni, dia mengajar tak bagus. PDPR ni lah yang tak bagus. Memanglah, saya bukan kata PDPR bagus tak bagus. Cabarannya sudah berbeza. Kan? Tapi kalau kita duk menyalahkan COVID, ni salah COVID lah. Till then, kita nak macam tu kan? Jadi, tak buat apa-apa, tak payah buat apa-apa, salahkan orang lain. Nombor 3 apa? Tak payah ada cerita-cerita. Tak payahlah dalam fikiran kita lepas ni nak buat apa, nak jadi tu ke, nak jadi ni ke, saya nak ada pendapatan sedemikian ke, saya nak tolong mak bapak saya ke, tak payah. Tak payah ada cerita-cerita. Relax-relax sudah. Kan? Nombor 4, bila orang tegur pula, marah. Macam pagi ni kan. Apa penceramah ni? Kan? Mentang-mentang lah tadi dia kata dia anak Felda, apa ingat sama ke dulu Felda sekarang dengan Felda dulu contoh. Kan macam-macam kita nak marah orang. Dia dah berjaya mungkin, bolehlah dia cakap macam ni. Kita akan marah orang. Kan? Sebab kita nak jadi orang yang lemah. Dan yang kelima, bila dah buat nombor 1, 2, 3, 4 ni, sebenarnya akhirnya dia membentuk apa? Dunia awak sendiri. Dunia apa? Dunia insan-insan lemah. Dunia insan-insan yang tak mahu berubah. Kan, dunia insan-insan yang suka diperlekehkan. Kan, sukalah orang perkecilkan kita, orang perlekehkan kita, orang pandang rendah pada kita, sukalah. Jadi tak apalah. Jadi saya harap
Apa yang saya maksudkan adalah sebaliknya. Faham kan? Yang saya maksudkan anda adalah orang yang growth mindset, anda tak akan memilih untuk menjadi kumpulan orang yang lemah. Okey? Seterusnya. Kalau sesiapa yang rajin baca buku, ya, saya nak syorkanlah kalau mungkin sambil-sambil free time, okay, saya syorkan buku Datuk sekarang Tan Sri Datuk Dr. Daud Bakar ni. Saya pun baca buku ni. Kan, saya sangat suka buku ni sebab saya sangat bersetuju. The word that I want to share with you this morning sebenarnya adalah apa? Dalam masa yang berbaki ini, perkataannya adalah pulun. Tolong pulun. Pulun ni maknanya buat sehabis baik. Masa yang singkat, buat sehabis baik. Masa yang pendek, tolong pulun. Pulunlah sekarang ni. Pulun ini, dia datang dengan beberapa sifat. Sifat pertama pulun ni apa? Kita mesti ada hard work punya mindset. Minda kita ni minda pulun. Kan, tak ada alasan. Mesti boleh. Nampak? Yang kedua ialah hard work muscles. Sebab tu kita rajin. Kan, kita rajin buat, kita rajin bertanya pada guru ni nanti lepas ceramah ni kan. Soalan kita rajin bertanya sebab kita hard work muscles itu ada. Kita juga ada hard work attitude. Kan, sikap kita betul, tak perlu orang suruh-suruh sangat. Sebab ini kejayaan kita, kita kena corakkan sendiri, kan? Kita menjaga tutur kata, kita menjaga adab budi bahasa, itu adalah hard work attitude. Dan orang yang sifat pulun ini dah meresap dalam diri dia, kan? Bila kita berkawan dengan dia, bila kita kenal dia, kita tahu dia ada hard work persona. Kita tengok orang ni, kita tengok pelajar ni, kita tengok guru ni, kita tahu dia memang ada aura pulun. Jadi kita suka berdamping dengan dia kerana apa? Kita dapat dia punya orang kata bau-bau wangi sebab kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi kan. Jadi kita dapat bau wangi hard work persona tu. Ini penting. Jadi tolong keep this word with you, tolong pulun, buat sehabis baik, ya, jangan lagi berlengah-lengah memberikan apa-apa alasan. Seterusnya. Okay, sekarang kita akan masuk kepada segmen yang akhir. Di mana segmen akhir ini, saya akan kongsikan beberapa pengalaman hidup saya merantau di negara orang dan juga pengajaran yang saya dapat. Okey, resepi pertama apa untuk jadi orang yang lebih berjaya? Saya tunjukkan 4 foto di situ sebenarnya adalah foto-foto dalam seminggu pertama ketika saya mula bermusafir di London. Saya melalui satu cabaran yang hebat kerana tempat yang saya pergi tu, universiti itu memang tak ramai orang Malaysia pada mula-mulanya, kan? Saya bersendirian. Saya perlu berjalan kaki daripada tempat penginapan saya, rumah sewa itu, 33 minit. Setiap hari pergi 33 minit, balik 33 minit. Saya tak pernah buat ketika di Malaysia. Berjalan kaki sejauh itu. Kan? Apa yang saya belajar? Pengalaman yang sulit ini apa yang saya belajar? Pengalaman kehidupan yang susah ini di peringkat awalnya apa yang saya belajar? Ingat ya, para pelajar yang saya kasih sekalian, diri kita adalah tentang tindakan kita. Diri kita ni tentang apa yang kita sendiri buat. Jangan harapkan orang lain untuk bertindak bagi pihak kita. Sebab tu tadi saya sebut, cikgu-cikgu, kan, pejabat pendidikan, saya contohnya, kita hanya boleh beri pandangan. Tetapi tindakan yang mesti datang adalah daripada diri anda sendiri. Apa nak buat selepas ni? Ceramah ini ada manfaat ke tak? Andalah yang bertindak, andalah yang perlu memikirkannya. Ini resepi pertama. Seterusnya resepi yang kedua. Kalau tadi saya bercakap tentang diri kita adalah tentang tindakan kita, resepi yang kedua ini saya tunjukkan beberapa foto basikal yang saya gunakan selepas tadi saya berjalan 33 minit. Saya rasa saya buang macam banyak masa, kan, saya perlukan masa yang lebih untuk pembelajaran saya. Gambar penginapan saya tu ketika di musim salji dan bukan musim salji lah, yang tengah-tengah tu. Rumah yang biasa saja. Kan, gambar masakan, saya kena belajar memasak sendiri.
Gambar yang hujung tu adalah gambar saya punya best friend. Yang saya cakap tadi, yang sentiasa kita ni bila berkawan dengan orang yang positif, kita juga akan jadi positif. Apa resepi yang kedua yang sangat penting ialah kesungguhan tanpa kenal erti jemu. Nampak? Mesti bersungguh-sungguh, mesti pulun. Walaupun masanya singkat, masih sempat. Pulunlah sehabis baik. Buatlah tanpa kenal erti jemu. InsyaAllah anda akan jadi lebih berjaya. Seterusnya, resepi yang ketiga. Resepi yang ketiga ni pula, saya tunjukkan gambar-gambar foto-foto kejayaan yang akhirnya Allah izinkan saya capai ketika saya belajar di luar negara. Ya, nampak tu dapat beberapa anugerah kan, bersama saya punya penyelia, dapat peluang merantau ke negara orang kan, ke beberapa lokasi lain itu dengan semuanya percuma. Semuanya saya dapat hadiah yang ditaja oleh universiti saya. Ya. Dan sebenarnya kejayaan ini bukanlah satu kejayaan yang tiba-tiba berlaku. Saya pernah melalui, saya nak kongsi sedikit, melalui pengalaman belajar yang susah yang saya rasa saya akan gagal dan saya perlu balik ke Malaysia. Saya diberikan beasiswa untuk PhD itu 36 bulan. Pada peringkat awal, 11 bulan pertama adik-adik semua, ya, saya hampir menemui kegagalan. Hinggalah saya perlu bertukar kepada satu tajuk baru dan juga penyelia baru, memulakan kajian baru. Akhirnya Allah izinkan saya selesaikan pengajian saya itu dalam tempoh 30 bulan daripada 36 bulan beasiswa tu. Maknanya saya dapat habis awal. Tetapi saya tak kecewa. Maknanya ketika saya melalui kegagalan di peringkat awal, walaupun masa menjadi semakin pendek, sebab itu saya percaya walaupun masa pendek masih sempat, kan, kalau kita kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita. Okay? Jadi kita kena minimumkan kekurangan kita. Saya, adik-adik pelajar semua, saya bukan keluarga yang bercakap orang putih kat rumah contohnya. Kan? Jadi apa saya buat bila saya ada peluang belajar dengan beasiswa penuh ke luar negara, tiap-tiap petang saya akan pergi 5 petang hingga 7 petang English class. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan Alhamdulillah saya yakin dia sangat membantu saya. Saya bercampur dengan seberapa ramai orang lain supaya pemikiran saya terbuka. Saya buat apa saja kerja-kerja yang penyelia pensyarah saya berikan tanpa merungut apa-apa. Malah saya buat lebih lagi daripada itu. Ya? Sebab saya nak belajar sebanyak mungkin perkara-perkara yang baru. Inilah yang saya harap pelajar-pelajar dapat sematkan dalam diri. Seterusnya, okey, kalau tadi saya dah cerita pasal resepi kan, sekarang saya nak tinggalkan dengan 3 mesej juga sebenarnya. Cuma yang ini, saya tunjuk gambar ni, gambar ketika hari saya bergraduan PhD, saya cari brother ni. Kan, saya cari untuk dapatkan saya bergambar dengan Lee, namanya Lee. Siapakah Lee ni adik-adik, pelajar? Lee ni lah orang yang sebenarnya hampir setiap hari saya akan jumpa di tempat saya belajar yang membantu saya bercakap English tiap-tiap hari. Berbeza ya, kerana dia adalah native speakers, dia memang local people. Jadi kita nak kita punya keyakinan diri, kita nak kita punya orang kata penguasaan dengan lebih cepat. Jadi saya kena paksa diri saya bercakap dengan seramai mungkin orang-orang local people di situ. Jadi mesej pertama yang saya nak sampaikan kepada para pelajar yang saya kasih sekalian, prinsip hidup saya percaya apa? Tak ada sesiapa pun yang tidak pandai. Tak ada siapa pun yang bodoh. Minta maaf saya guna perkataan itu. Okey? Yang ada sebenarnya hanyalah mereka yang memilih untuk menjadi malas ataupun rajin. Malas ataupun rajin adalah pilihan. Nampak Jadi saya harap semua orang pada pagi ini 2,639 orang calon SPM, 303 orang calon STPM akan memilih untuk menjadi orang-orang yang rajin.
Kalau kita buat hari ini 2 latihan, besok 2 latihan, kita cuba walaupun secara perlahan-lahan, saya yakin kita akan mencapai kejayaan. Berbanding kita hanya duduk, relax, peluk tubuh, tunggu cikgu buatkan, tunggu cikgu motivasikan kita, tunggu pejabat pendidikan contohnya memberikan apa-apa input, I think we got no way to go. Kita kena menjadi orang yang rajin. Saya sangat percaya kalau saya diberi peluang untuk berkempen, saya nak kempen, macam mana nak rajinkan orang? Rajin ini akan membentuk society yang lebih baik. Seterusnya, mesej yang kedua ni, kalau para pelajar boleh lihat, saya sangat gembira sebab ini masa saya first year, saya menang award di school saya tu dan saya bergambar tu di sebelah dengan head of school, kan? Memberikan saya dorongan bahawa waktu ni keadaannya susah, tapi sebenarnya kesusahan-kesusahan yang saya alami ketika tahun pertama itu tak melemahkan saya. I work harder. Kerana kelemahan itu saya bekerja lebih kuat, kerana kesusahan itulah yang menjadi anak kunci kepada kejayaan. Betul atau tidak yang mendengar ceramah saya ini dah tentulah ada datang daripada keluarga yang susah. Saya datang daripada keluarga yang susah. Kan? Tetapi adakah kesusahan itu melemahkan kita? Adakah kita nak meratapi kemiskinan kita? Adakah kita nak menangisi kemelaratan kita? Tidak. Biarlah kesusahan itu yang menjadi api yang membakar dalam diri kita. Betul? Tadi saya sebutkan api yang membara dalam diri ni, macam mana bila tengok orang berjaya kita jadi lagi membara nak sama-sama berjaya. Inilah yang akan menjadi kunci kepada kejayaan insya-Allah. Seterusnya, saya kongsikan yang seterusnya adalah gambar di Eiffel Tower. Kan? Saya nak bercakap tentang peluang. Hari ini adalah peluang. Saya diberi peluang memberi ceramah. Pada pagi ini saya anggap ini satu peluang untuk saya belajar. Jangan fikir saya dah jadi motivator macam ni contohnya. Saya tak perlu belajar apa-apa, tidak. Setiap kali saya diberikan peluang baru, kan, saya belajar satu benda yang baru. Sebab itu saya juga harap para pelajar yang dikasihi juga sentiasa mencari peluang. Peluang mendengar perkongsian pada pagi ini, apa yang nak dibuat selepas ni. Kan? Peluang ditegur oleh guru-guru. Peluang mempunyai guru-guru yang sangat empati. Guru-guru yang sentiasa menyayangi anda semua. Carilah, supaya anda jangan hanya duduk dan tunggu nak disuap semua. Peluang ni kita kena cari. Orang yang lebih berjaya kita kena cari. Kita kena berdamping. Supaya dia membawakan kita aura untuk kekal positif. Okey? Seterusnya, setelah saya orang kata membebel lama ni kan, jadi mungkin ada banyak benda yang dah lupa pun. Jadi saya nak bagi mesej, 5 mesej untuk kita bawa pulang. Mesej, take home message untuk para pelajar yang saya kasihi. Yang pertama apa? Esok adalah peluang. Tapi kalau boleh janganlah tunggu sampai esok kan. Kalau hari ini kita ada kesempatan, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sebab peluang tidak akan datang untuk kali yang kedua. Saya percaya tu. Ketika peluang itu ada, ketika orang lain membantu membukakan peluang untuk kita, manfaatkan sepenuhnya. No more second chance. Kedua, tadi saya dah sebut, diri kita adalah tentang tindakan kita. Kita yang buat keputusan nak bertindak atau tidak. Kita yang buat keputusan untuk pergi belajar atau tidak. Kita yang buat keputusan untuk dengar ceramah ni betul-betul atau tidak. 2. 3, yang ini sangat penting. Sangat-sangat penting, percaya kepada apa? Adab. Mesti sentiasa memelihara adab. Dengan guru-guru, dengan orang yang lebih tua, hatta dengan sesiapa sahaja. Baru datang pintu yang kedua. Pintu pertama pintu adab. Baru datang pintu yang kedua untuk mendapatkan ilmu itu. Dan setelah pintu adab, pintu ilmu, barulah akan terbuka pintu yang ketiga, pintu keberkatan. Sangat penting dalam berguru untuk kita menjaga 3 perkara ini. Mesej yang keempat, ingat,
Tak semua benda sekali kita buat, kita terus berjaya. Masih ingat? Saya tunjukkan gambar basikal di awal dan sekarang juga di hujung. Ketika misalnya mula-mula kita belajar mengayuh basikal, berapa kali kita terjatuh contohnya. Ketika kita mula belajar menyuap nasi ke mulut kita, berapa kali nasi tertumpah ke meja contohnya. Sebab itu, kalau sekali tak boleh, cuba kali kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nombor 4 ini adalah mesej untuk orang rajin. Perasan tak? Kan? Maknanya sekali tak boleh, cuba kali kedua, cuba berkali-kali. InsyaAllah. Kita pasti akan berjaya. Dan akhirnya mesej untuk dibawa pulang adalah, sebab itu saya pilih di peringkat awal tadi, saya katakan, saya seorang yang cekal dan tabah. Cekal, tabah. Penting sifat cekal, penting sifat tabah. Betul berlaku PDPR, betul berlaku COVID, betul pembelajaran jadi lebih sulit. Tetapi saya perlu mendepaninya dengan penuh cekal dan tabah. Saya kena bertindak untuk diri saya sendiri. Saya kena sentiasa menjaga adab. Saya kena cuba berkali-kali. InsyaAllah, saya akan jadi orang yang lebih berjaya. Akhirnya, slide yang terakhir saya rasa. Okay, saya ucapkan terima kasih dan di situ saya ada kongsikan Facebook dan juga Instagram saya yang rasmi iaitu Kekal Positif AA. Jadi mungkin nanti para pelajar lepas pulang dari sekolah ataupun mungkin ada juga warga pendidik yang ingin berinteraksi dengan saya, boleh follow dan juga like di page dan juga Instagram itu dan juga boleh DM. Sebab ini saya gunakannya sebagai saluran yang rasmi. Kalau ada apa-apa pandangan kan kita boleh berbincang-bincang. Ya, ataupun di situ juga saya kongsikan email saya. Kalau tuan-tuan rasa ada perkara yang lain yang saya boleh bantu, saya sangat gembira kalau saya dapat membantu lebih ramai para pelajar, lebih ramai warga pendidik sebab saya sangat yakin dan percaya bahawa pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara. Ya, saya nak tutup dengan satu kisah cerita sedikitlah. Untuk orang yang datang daripada keluarga yang susah macam saya, daripada sekolah kita dapat beasiswa sampai belajar ke London dengan beasiswa penuh. Saya ketika mula-mula sampai di London, saya rasa saya takkan sampai di London kalau dengan keuangan keluarga sendiri. Dah tentulah saya rasa apabila government sponsor saya sehingga $500,000 untuk belajar, saya rasa sekarang adalah masa untuk saya mula ataupun untuk saya terus memberi kepada orang lain pula, kepada para pelajar, kepada warga pendidik, dan saya juga sangat berterima kasih dan menyanjung tinggi kesungguhan guru-guru. Saya rasa saya tak mampu menjadi sehebat guru-guru yang kesabarannya saya rasa sangat luar biasa. Jadi saya mendoakan agar 2,639 orang calon-calon SPM, Allah berikan ilham, Allah berikan kemudahan, kejayaan yang cemerlang, juga bersama-sama 303 orang calon-calon STPM untuk daerah Kota Tinggi ini. Dan sekiranya nanti anda telah berjaya, berikanlah sumbangannya kepada orang lain pula. Yang terakhir juga saya ingin mengucapkan tahniah dan teruslah mendidik anak bangsa dengan sebaiknya kepada warga pendidik di daerah Kota Tinggi. Untuk kepimpinan pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi juga, bersama guru-guru saya doakan agar terus diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesabaran yang tinggi untuk terus membantu anak bangsa kita. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.